Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya beberapa pertanyaan tentang sebuah riwayat di mana dikatakan amalan kita yang hidup di alam dunia ini dipersembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat dan berada di alam barzakh. Lalu apa amalan kita yang baik? Baginda akan memuji Allah, sementara apa amalan kita yang buruk? Baginda akan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Persoalannya, apakah riwayat itu sahih? Jadi ada yang bertanya kepada saya dalam bentuk menghantar hadis tersebut. Ada yang bertanya kepada saya dengan menghantar sebuah video sebagaimana yang saya akan mainkan nanti. Sebenarnya hadis tersebut ataupun riwayat itu telah saya ulas dari sudut sanad dan juga matan dalam sebuah video lain yang berbeza yang panjang, di mana dalam video itu saya mengulas hadis-hadis yang lazim dijadikan dalil untuk berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah pun wafat. Maka dalam video ini saya akan mainkan sebahagian daripada video saya yang lama itu, di mana saya potong kepada riwayat, kepada hadis yang ditanya itu tentang bagaimana amalan kita ini dipersembahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam di alam barzakhnya, dan bagaimana baginda memuji Allah ataupun memohon keampunan untuk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saya telah pun menjelaskan panjang lebar hadis itu dari sudut sanad dan matan, maka tak perlulah saya ulang lagi. Saya mainkan semula sebahagian daripada video asal, video lama yang telah pun saya jelaskan isu ini. Sambil itu, jemput menikmati pemandangan penerbangan pada waktu malam ketika saya melintasi di ruang udara Oman, kemudiannya United Arab Emirates dan pendaratan di Doha, Qatar. Ya, ini video pada waktu malam. Jadi saya mainkan dua video. Pertama, video daripada seseorang yang menyampaikan riwayat itu. Okey, dan kemudian video yang kedua ialah penjelasan saya tentang riwayat tersebut, tentang hadis tersebut dari sudut sanad dan matan. Ayuh sama-sama kita tonton sambil menikmati pemandangan penerbangan saya itu. Terkadang kita ini tersipu malu, berpikir, apa pantas orang yang seperti saya ini bisa berjumpa dengan Rasul? Kalau ketika kita bersama guru kita, ulama kita, dan dia tahu bahwa kita melakukan satu kesalahan, terkadang kita menjauh dari beliau karena takut. Bayangkan Allah katakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melihat amaliyah kalian. Akan Rasul SAW tambahkan di dalam hadis Rasulullah, "Uridat alayya a'malu ummati." Sampai kepadaku amaliyah umatku. Amal saya dan antum semua sampai kepada Rasul. Yang berkata adalah ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang berkata adalah beliau yang tidak pernah berdusta. Beliau katakan bahwa sesungguhnya sampai kepadaku apa yang kalian lakukan. Antum lakukan di depan umum sampai kepada Rasul. Yang antum lakukan ketika antum sendirian sampai kepada Rasul, dan Rasul mengingat. Dan Rasul SAW mengetahui. Bahkan Rasul SAW katakan, fa in wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku dapati mereka itu melakukan kebaikan, aku bersyukur kepada Allah. Fa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lahum. Kalau saya dapati mereka melakukan dosa, saya mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadis yang keempat. Okey, hadis yang keempat daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Okey, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud dengar ya, dengar. Hidupku, saya baca terjemahan sajalah. Okey, dalam kertas kerja asal ada teks Arab. Dalam kertas kerja Ustaz Dr. Hafiz Sorani tak ada teks Arab, tak mengapa. Alright, ia bermaksud hidupku. Okey, Rasulullah bersabda, hidupku adalah baik bagi kamu semua. Kamu dapat bercakap denganku dan aku dapat bersabda kepada kamu. Dan kewafatanku juga adalah baik bagi kamu. Amalan-amalan kamu akan dibentangkan kepadaku. Maka apa yang aku lihat daripada kebaikan, amalan yang kebaikan, maka aku memuji Allah bagi kebaikan tersebut. Dan apa yang aku lihat daripada kejahatan,
amalan kamu, maka aku memohon keampunan daripada Allah bagi kamu semua. Ringkasnya berdasarkan hadis ini, inilah dalil bahawa Rasulullah SAW boleh berdoa di alam kubur untuk kita. Kerana apa? Kerana amalan kita ini akan dipamerkan, akan dipersembahkan, akan dibentangkan kepada baginda meskipun baginda sudah wafat. Amalan kita yang baik, baginda akan baginda akan memuji Allah, dan amalan kita yang tak baik, yang buruk, yang jahat, baginda akan memohon keampunan Allah bagi kita. Okey, sebelum nak bincang, kita semak dulu darjat hadis. Jika mengikut kertas kerja Ustaz Dr. Abdullah Jalil, beliau menerangkan bahawa statusnya hasan, tetapi beliau tidak menerangkan siapakah yang menilainya hasan. Okey, dalam nota kaki di sini Al-Bazar yang wafat tahun 292 Hijrah, Al-Bakhru Zakhar di Musnad Al-Bazar nombor 1925, lafaz di atas, dan Abu Zur'ah Al-Iraqi, okey, guru Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Tahrib nombor 517, kemudian status hasan, dan beliau tidak menerangkan siapakah yang menilai hadis ini sebagai hasan. Okey, dalam kertas kerja Ustaz Dr. Hafiz Soroni, hadis ini ada dalam muka surat 20 ya, muka surat 20. Beliau menerangkan takhrij hadis ini, riwayat Al-Bazar dalam musnadnya nombor 1925, kata Al-Haytami dalam Majma' Az-Zawaid, okey, jilid ke-8 muka surat 594, para perawinya adalah perawi sahih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita membaca kitab Majma' Az-Zawaid oleh Imam Al-Haytami, Nuruddin Al-Haytami, beliau lazimnya menerangkan status para perawi, para perawinya sahih, para perawinya thiqah. Okey, macam kes ini, apabila dikatakan para perawi sahih, ia tidak bererti ia hadis sahih, ia juga tidak bererti isnad ataupun sanadnya sahih. Beliau hanya menerangkan bahawa para perawinya sahih. Beliau tidak menerangkan sama ada para perawi itu telah bertemu antara satu sama lain dan menerima hadis daripada satu sama lain. Sebab apa? Kita tahu kan syarat sanad yang sahih ialah para perawi yang dhabit, yang thiqah, dan mereka juga mendengar ataupun menerima hadis daripada orang yang sebelum mereka. Apabila dikatakan para perawi sahih, daya dari sudut kedhabitan dan kesiqahan perawi itu saja. Tidak pula dibicarakan sama ada para perawi itu telah bertemu antara satu sama lain atau tidak. Bezakan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, para perawi sahih bukanlah hadis sahih kerana belum lagi dibicarakan tentang matannya, tentang maksud hadis itu. Apakah ia selari atau tidak dengan Al-Quran dan hadis-hadis lain yang sahih. Okey, saya nukil lagi daripada kertas kerja ini. Kata Al-Iraqi dalam Tahrib jilid 3 muka surat 275, diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Bazzar dalam musnadnya dengan sanad jayyid. Sanad jayyid ni sekali lagi ia berada di antara darjat hasan dan sahih, tengah-tengah ya, antara sahih dan juga hasan. As-Suyuti mengisyaratkannya sebagai hasan dalam Al-Jami'us Shaghir nombor 3771, manakala katanya dalam Khasa'is Al-Kubra jilid 2 muka surat 281 dikeluarkan oleh Al-Bazar dengan sanad yang sahih. Okey, dengan sanad yang sahih. Cuma As-Sayuti seorang tokoh yang besar, seorang imam yang besar, wafat tahun 911 Hijrah. Riwayat lain 912 Hijrah. Cuma mengikut para pengkaji hadis, para pengkritik hadis, beliau dalam penilaian hadisnya, Imam As-Sayuti ini dalam penilaian hadisnya agak bermudah-mudahan. Okey, jadi tidak boleh mengambil penilaian As-Sayuti seorang saja, namun perlu diganding dengan penilaian ahli hadis yang lain. Jadi kalau kertas kerja Ustaz Dr. Abdullah Jalil secara nyata dinyatakan status hasan, cuma tak dinyatakan siapa yang menilainya hasan. Dalam kertas kerja Ustaz Dr. Hafiz Soroni dinukil keterangan daripada beberapa imam hadis yang sebelum ini ya. Okey, tak apa. Kalau kita rujuk pula kepada rujukan yang lain, Syekh Al-Albani misalnya rahimahullah menilai hadisnya dhaif. Boleh rujuk dalam silsilatul al-hadis ad-dhaifah wal mawdu'ah, hadis nombor 975. Okey, hadis nombor 975. Okey, dan perkara ini dikritik pula oleh Syekh Mahmud Said Mamduh dalam kitabnya, dalam kitabnya Raf'ul Manarah li takhrij hadis at-tawassul wa ziyarah. Beliau membicarakan hadis ini dalam hadis-hadis tawasul, hadis yang ke-5 muka surat 156, dan beliau setelah membicarakannya menerangkan bahawa walhasil kesimpulannya bahawasanya hadis ini sahih tanpa ragu katanya. Dan kemudian beliau mengkritik pula pendhaifan oleh Syekh Al-Albani. Jadi perbincangan yang bagus, sesiapa yang minat, sebab Syekh Al-Albani beliau ada pandangannya, dan Syekh Mahmud Said Mamduh pun ada pandangannya, dan beliau berpandangan ia adalah sahih. Cumanya
Ustaz Dr. Hafiz Soroni dalam senarai rujukan di belakang ada juga menyebut kitab ni, tapi beliau macam tak guna pakai pula penilaian beliau. Okey, tak mengapa ya. Baik. Saya baca penjelasan ataupun takhrij oleh Syekh Mahmud Said Mamdu. Beliau berkata hadis ini sahih tanpa ragu. Okey, saya baca beliau hanya membicarakan dari sudut sanad. Lalu saya katakan yang tepat ialah sanadnya sahih. Di sisi Syekh Mahmud Said Mamdu, sanadnya sahih. Di sisi Syekh Al-Albani, sanadnya dhaif. Kenapa saya fokus kepada sanad? Kerana pada matan, pada teks hadis tersebut ada sesuatu yang memuskilkan. Apakah itu tuan-tuan dan puan-puan? Boleh fikirkan tak? Okey. Sebab bila kita nak bicara hadis, kita kena tahu banyak hadis yang lain. Dan dengan cara kita mengetahui banyak hadis yang lain, kita dapat mengetahui bahawa sama ada hadis ini ia selari atau bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Okey, tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar tak tentang hadis-hadis yang berbicarakan tentang telaga ataupun kolam haud? Okey, bahawa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah telah mengurniakan kepada baginda sebuah sungai di syurga yang namanya Al-Kautsar. Kalau tak tahu, sila rujuk tafsir bagi ayat pertama, Inna a'toina kal kautsar. Okey, baginda ada sebuah sungai yang istimewa untuk baginda dalam syurga yang namanya Al-Kautsar. Dan sungai ini ada mengalir keluar sampai para ulama ada berbincang di manakah lokasinya yang tepat. Antara pandangan yang berkata ia juga ada keluar mengalir sampai ke sebelum titian sirat. Dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat minum daripadanya sementara mereka sedang tunggu beratur untuk diadili dalam suasana panas di padang mahsyar. Okey, hadis-hadis yang menerangkan tentang telaga ataupun kolam haud ini sangat masyhur sampai-sampai ada yang berkata ia mutawatir. Ya, mutawatir. Jadi ia sebuah hadis yang masyhur. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan pun pernah mendengar tentangnya. Kalau belum dengar, sila rujuk buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Kalau edisi A4, sila rujuk muka surat 102 dalam bab orang yang diusir daripada kolam air Nabi sallallahu alaihi wasallam. So buku ini PDF version boleh muat turun secara percuma. Link saya bagi di bahagian description. Kalau nak beli edisi bercetak boleh pesan di Shopee daripada terbitan Santai Ilmu. Link saya bagi di bahagian description juga. Saya pun ada membuat siri video mensyarahkan buku saya ini sendiri, alhamdulillah. Link bagi syarahan saya kepada bab ini tentang kolam air Nabi ini ada saya bagi dalam kotak description juga. Okey, ringkasnya sebab hadis-hadis dalam bab ini banyak, tetapi ringkasnya ialah di hari akhirat kelak, di padang mahsyar kelak, umat Muhammad akan dijemput untuk minum daripada kolam air Nabi ini ataupun telaga air Nabi ini, yang jumlah gayungnya untuk ambil air adalah sebanyak bintang di langit. Lalu apabila dijemput minum, lalu ada sebahagian orang yang diusir ataupun yang dihalang daripadanya. Okey, lalu Rasulullah SAW pun berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya dia daripada umatku, kenapa tak boleh minum? Okey, maka dikatakan fayaqulu, ini saya baca lafaz daripada Sahih Muslim nombor 607. Jika penomboran ikut syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, hadis nombor 400. Fayaqulu ma tadri ma ahdatsat ba'daka. Lalu dikatakan, bila Rasulullah kata, kenapa mereka ni dihalang? Mereka ni daripada umatku. Maka dikatakan, kamu tidak tahu perkara baharu yang dibuatnya sesudah kewafatan kamu. Sudah dengar azan asar, saya pergi solat asar kejap, kemudian sambung balik ya. Okey, saya stop sekejap dan kita berjumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dan kita sambung sikit lagi. Tadi sebelum saya mula tu, saya tengok waktu asar pukul berapa. Rasa sempat kot. Tapi saya ni sekali dah start engine tu, payah pula nak tekan brake. Okey, tak apa, sedikit lagi ya. Kita sedang bincang tentang hadis riwayat Imam Al-Bazzar, bagaimana dibentangkan kepada Rasulullah SAW amalan kita sesudah baginda wafat. Jika ia baik, baginda memuji Allah, dan jika ia buruk, baginda meminta ampun bagi kita, meminta ampun kepada Allah bagi kita ya. Okey. Andai kata sanadnya sahih, andai kata sanadnya jayyid, andai kata sanadnya hasan, bagaimana pula matanya? Okey, apakah benar amalan-amalan kita ini dipersembahkan, dibentangkan kepada Rasulullah SAW, kepada baginda di alam barzah, di alam akhirat itu? Dalam hal ini kita ada hadis-hadis yang masyhur, hadis-hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan ada yang berkata, saya tak sempat simak, ada yang berkata ia adalah hadis yang mutawatir, bagaimana Rasulullah SAW ada dikurniakan oleh Allah SWT sebuah sungai yang khas di syurga bernama sungai Al-Kautsar. Boleh rujuk tafsir kepada surah Inna a'toina kal kautsar. Dan sungai itu ada yang mengalir keluar
keluar sehingga kepada masyar sebelum titian sirat, mengikut pandangan sebagian ulama, sebab ada perbincangan di kalangan mereka di manakah lokasinya yang setepatnya, dan ia mengalir keluar ke satu kolam, ke satu telaga di mana umat Muhammad boleh datang minum dalam suasana panas di padang mahsyar sementara menunggu untuk diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dijemput minum dan boleh saja ramai-ramai minum kerana jumlah gayungnya sebanyak bintang di langit. Dalam rangka ramai-ramai boleh minum, ada sebahagian yang dilarang, ada sebahagian yang diusir. Maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya dia daripada umatku." Fayaqulu, lalu dikatakan, ma tadri ma ahdasat, sebab adakah kamu tidak tahu perkara baharu yang dibuatnya sesudah kamu, yakni sesudah kewafatan kamu. Ini lafaz daripada Sahih Muslim nombor 607. Jika ikut penomboran syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, hadis nombor 400. Okey, hadis ini menunjukkan orang-orang yang berbuat bid'ah, meskipun di dunia ini dia menipu dirinya sendiri dan orang ramai dengan mengatakan ia hasanah, umpama bunga di belakang ni hasanah cantik, tetapi di hari akhirat kelak tetap dilarang. Yang hasanah itu ialah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi poin penting di sini ialah kamu tidak tahu perkara baharu yang mereka buat. Maknanya Rasulullah tak tahu. Seandainya di amalan itu dibentangkan, dipersembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam barzahnya, di alam kuburnya, di alam akhiratnya, baginda tidak akan tertanya-tanya kenapa mereka ini dihalang. Sama juga dalam satu lafaz lain daripada Sahih Al-Bukhari nombor 6528, jika ikut penomboran Fathul Bari nombor 7051, apabila mereka itu diusir ataupun dihalang daripada kolam Nabi itu, fayuqalu innaka la tadri ma baddalu ba'daka, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ubah sesudah kamu. Yang ini bid'ah pun bukan saja buat baru, tapi ada yang original tu mereka ubah yang lain. So lalu di sini bermaksud bid'ah juga, sebagaimana terang Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Poin penting di sini ialah kamu tidak tahu, Rasulullah tak tahu. Okey, dalam satu ketika yang lain, maknanya mereka yang dihalang daripada telaga ataupun kolam Nabi ini adalah mereka yang berbuat bid'ah, mereka yang menukar agama, masuk kategori bid'ah juga, dan adalah mereka yang kamu tidak tahu mereka telah mengambil jalan untuk berpatah balik, yang ini orang-orang yang murtad. Okey, yang ketiga, lafaz ketiga ni daripada Sahih Al-Bukhari juga nombor 6526, jika ikut penomboran Fathul Bari nombor 7048. Poin penting di sini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu bahawa mereka itu telah berpatah balik. Baginda tidak tahu bahawa mereka itu telah murtad. Seandainya benar amalan ini dibentangkan kepada baginda sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bazzar tersebut, nescaya baginda tidak akan tertanya-tanya. Okey, nescaya tak perlu ada yang memberitahu kepada baginda. Dan hadis-hadis yang menerangkan tentang baginda tidak tahu kenapa ada sebahagian daripada umatnya yang dihalang, yang diusir daripada kolam ataupun telaga baginda tu, yang disebut sebagai haud di hari akhirat kelak, adalah masyhur, adalah Sahih Bukhari dan Muslim, dan ada juga yang berkata ia adalah hadis yang mutawatir, ada yang berkatanya, ya. Dan ingat tak sebagaimana yang saya katakan sebelum ini, poin yang ketiga, ya, sesuatu hadis itu sanad mungkin sahih, tetapi matannya juga hendaklah disemak apakah ia selari atau bertentangan dengan ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis lain yang lebih kuat, lebih sahih dan lebih masyhur daripadanya. Dalam kes ini, andai kata sanad yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar tersebut adalah sahih, andai kata okey, kita ikut penilaian Syekh Mahmud Said Mamduh ini, andai kata sahih, matannya ditolak oleh hadis-hadis berkenaan dengan telaga Rasulullah, berkenaan dengan kolam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak, di mana ada sebahagian daripada umatnya yang dilarang daripada minum, dan baginda tidak tahu kenapa mereka itu dilarang. Berarti amalan-amalan kita ni tidaklah dipersembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tak apa. Andai kata kita nak terima juga matan hadis tersebut, ayo kita semak. Andai kata kita nak terima, saya baca sekali lagi. Dan kewafatanku juga, Rasulullah SAW diriwayatkan bersabda, dan kewafatanku juga adalah baik bagi kamu. Amalan-amalan kamu akan dibentangkan kepadaku. Maka apa yang aku lihat daripada kebaikan, maka aku memuji Allah. Fama ra'aitu minal khairin hamidatullaha alaihi. Apa yang aku lihat daripada amal-amal yang baik, kalau baik ni of course yang selari dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selari dengan Al-Quran dan sunnah. Bid'ah tak masuk khairan di sini. Bid'ah tu orang yang buat bid'ah saja yang syok sendiri. Wa ma ra'aitu minasyarrin istaghfartullaha lakum. Dan apa yang aku lihat daripada amal yang buruk,
bidah. Okey, aku memohon ampun kepada Allah bagi kalian. Jadi yang dibuat oleh Rasulullah dua saja, sama ada memuji Allah ataupun memohon ampun kepada Allah. Dan di sini ada dua perkara ya. Pertama, macam saya katakan, bila kita bicara tentang alam barzah, tentang alam kubur, tentang alam akhirat, kita tidak tahu itu adalah alam yang lain, maka kita hanya bicara berdasarkan zahir teks, berdasarkan zahir nas, tanpa tokok tambah. Okey, tak apa tokok tambah. Lalu berdasarkan teks yang kita baca ni, yang Rasulullah buat tu hanya dua saja, sama ada memuji Allah ataupun memohon ampun kepada Allah bagi orang yang membuat amalan buruk itu. Kenapakah? Okey, sebelum itu, orang yang bertawasul kepada Rasulullah dan meminta Rasulullah berdoa kepada Allah bagi pihaknya, itu amalan baik ke amalan buruk? Boleh-boleh saja, sebab kalau kita baca hadis ni, kalau kita baca teks ni dan kita nak terima ia sebagai sesuatu yang boleh diterima, sesuatu yang makbul, boleh saja Rasulullah memohon ampun kepada Allah bagi orang yang bertawasul kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, di manakah dalam teks ini berkata bahawa Rasulullah juga mendengar hajat ataupun doa orang yang berdoa kepadanya, lalu dia pun berdoa kepada Allah bagi pihak orang itu. Ini kan dah masuk jadi tokok tambah, kan? Jadi teks ini saya katakan dia macam orang itu dia memaksa agar menjadi hujah yang membela pandangannya boleh bertawasul kepada Rasulullah yang sudah wafat kerana Rasulullah berdoa di alam kuburnya, di alam akhiratnya, di alam barzahnya. Okey, padahal yang diterangkan oleh teks ialah sama ada baginda memuji Allah atas amalan yang baik atau baginda memohon ampun kepada Allah atas amalan yang buruk. Okey, dan boleh-boleh saja amalan meminta baginda, bertawasul kepada baginda, berdoa kepada Allah bagi pihak orang itu termasuk amalan buruk dan Rasulullah beristighfar bagi orang itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, mana mari tokok tambah yang Rasulullah pun akan mendoakan kepada orang itu hajat yang dia nak, kan, yang boleh bertawasul. Tak ada, ini kita kata tokok tambah di dalam teks. Baiklah, kita sama-sama telah menontonnya. Okey, jadi secara kesimpulan, dari sudut sanad ianya diperselisihkan. Andai kata sanadnya adalah sahih, matanya bertentangan dengan hadis-hadis lain matanya bertentangan dengan hadis-hadis tentang telaga Kausar, telaga Haud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa yang dilakukan oleh umat baginda selepas baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini adalah hadis-hadis yang masyhur, yang mutawatir, yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Pun begitu, andai kata tetap hendak diterima riwayat bahawa dipersembahkan amalan kita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuh kita ini mempersembahkan amalan yang selari, amalan yang bertepatan dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayuh kita mempelajari sunnah baginda, kita mengamalkannya dan kita mewar-warkannya supaya ia menjadi satu kebaikan, satu kegembiraan yang dipersembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda akan memuji Allah tentangnya. Janganlah pula kita membuat bid'ah, kita mereka cipta bid'ah, kemudian kita bersikap biadab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberi alasan, iyalah Nabi tak buat, Nabi tak kata jangan buat, kan? Apa salahnya? Ini baik, habis itu sunnah Nabi tak baik ke? Okey, dan macam-macam alasan lain untuk menjustifikasikan bid'ah tersebut. Ayuh kita mempersembahkan sunnah, bukan pula mempersembahkan bid'ah. Baiklah, saya tinggalkan para penonton yang dirahmati Allah sekalian dengan pemandangan pendaratan di landasan 34 kanan, 34 right di Doha International Airport. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
200. Check. Continue. 100. 50, 40, 30, 20, 10, retard, 5, Ulang. 10,